So ini adalah Isuzu D-Max 2020 1.9 diesel. So first nak tunjuk kat korang kunci dia. Kunci dia nampak smart. Dia ada 2 tone, lepas tu ada unlock and lock sahaja. So dah tak ada banyak benda yang lain, tapi nampak macam smart. So saya nak berterima kasih kepada SCM sebab meminjamkan saya Isuzu D-Max ni. Dan sekarang kita berada dekat Genting. Thanks to SCM sebab bagi pinjam naik Genting. Saya ada buat satu video uphill punya review. Boleh tekan link kat atas. Dan jom kita sambung dan tengok video ni. So ini berkala biru obviously. Dan kita akan tengok apa yang ada dan apa yang pelik dalam kereta ni berbanding pickup-pickup yang lain. Kita akan tunjukkan korang exterior dan juga interior. So jom kita start sekarang. So ini adalah fasad bahagian hadapan untuk Isuzu D-Max. Dan dia lah yang paling ketara sekali yang kita nampak bila kita nak memiliki D-Max. Which is kalau kita boleh nampak yang ni, dia punya depan dah berbeza daripada yang sebelum ni. Kalau boleh nampak lampu dia yang sebelum ni lebih memanjang dan ini lebih tirus sikit. Dah macam Kamen Rider sikit. Tapi Kamen Rider yang stylo punya lah kan. Dia ada DRL. Lepas tu yang bahagian tengah ni yang kita nampak macam special. Sebab apa? Kita boleh nampak yang chrome dia memang tak agak-agak. Dia orang boleh kata macam kalau nak chrome tu, dia kata, kalau designer tu kata kita bagi lebih sikit chrome dekat pickup truck. So inilah hasil dia. Kita boleh nampak pickup truck yang ada chrome yang sangat banyak. Which is ada yang cakap bad thing, tapi for me good thing. Sebab bukan senang nak bagi chrome. So nah, korang chrome. Banyak gila chrome. Next perkara yang lain adalah kita punya kunci ni. Kita ada keyless entry. So, kalau kita nak keyless entry, kita just tekan saja untuk buka. Tapi normally bila kita ada button hitam dekat sini, kita tak perlulah nak pakai benda lain. Maknanya tekan untuk buka, tekan untuk tutup. Tapi beza dia yang ni, dia ada satu lagi sensor kat bahagian dalam, macam Mercedes sikit. Macam Mercedes pickup truck babe. Just tolak saja, dia akan buka. So, bila kita tutup nanti, just klik ni untuk lock. So, ini unlock, ini pula lock. So, dia memang ada beza. So, orang yang dah pakai D-Max akan faham lah bila dah lama-lama pakai kan. Dekat bahagian dalam ni, dia memang generous juga. Kat luar dia bagi chrome lebih-lebih, kat sini pun dia bagi lebih-lebih dekat glove box. Which is, kalau kita boleh nampak kat sini, selalunya kita dapat glove box pada bahagian bawah. Ini tak. Satu bagi, atas pun dia bagi. Satu, dua. Ada tambahan lagi, jangan risau. Dia bagi lagi dengan tempat letak botol air. Letak sini dengan selesanya. So kalau korang pakai Starbucks korang yang panas, letak kat sini, pasang aircon, jadilah Starbucks sejuk. So kat sini pun ada, belah driver pun ada. Sekarang ni kita dekat Genting, so saya rasa macam Top Gear sikit sebab ala-ala British itu. So jom let's review something. Untuk bahagian dalam ni, korang dah nampak tadi ada kompartmen kiri kanan atas bawah tu kan. Ada satu lagi kat bahagian tengah ni. Just klik dekat button ni. Tada! So baru kita akan dapat satu lagi tempat. Di satu kompartmen yang kecil macam ni, mungkin korang boleh letak buku ke apa. Tapi kat sini kita letak kat Genting. Simpan kat sini. Untuk belah kita punya gauge cluster, selalunya memang macam ni lah. Ada 2 analog dan 1 digital kat sini. Tapi yang saya nampak smartnya adalah kita punya bahagian digital bahagian tengah ni berbentuk bulat macam ni. Which is lain daripada brand-brand yang lain. And saya nampak dia agak smart juga. Dia tu ada P kat sini, minyak belah kanan, temperature belah kiri. Nice kan? Yang ni pula yang korang boleh nampak ni, ini adalah kita punya button untuk tukar kita punya drivetrain. Kita ada 4L, 4H dan juga 2. So maknanya 2 tu maknanya front wheel drive ada 2 saja. Lepas tu ada 4H iaitu 4 wheel drive biasa, and then 4L. Maknanya ada high low. 4 low tu bermaksud untuk off-road lah macam tu. And yang best ni tadi masa saya bawa, bila saya bawa kereta ni, tak perlulah kita nak berhenti untuk tukar drivetrain daripada two wheel drive kepada 4 wheel drive. Jadinya kita just bawa saja. Nanti bila ada satu notification kat situ dekat gauge cluster tu, just tengok saja nanti. Bila kita bawa saja dekat bawah 100 lah, kita lepas minyak, sikit-sikit nanti dia akan tukar daripada 2 wheel drive ke 4 wheel drive dan juga vice versa. So tak perlu nak break macam kereta-kereta yang lama lah, macam ni lah. So banyaklah pun dah kereta-kereta pickup truck yang macam ni. Dan Isuzu pun dah ada function yang sama. Satu lagi benda menarik yang ada dekat dalam Isuzu D-Max ini adalah kita punya bahagian panel pintu. Kita boleh nampak kat sini yang design untuk panel pintu ni agak rugged di mata kita. Kenapa? Kita boleh nampak kat sini dia nampak betul-betul sturdy macam ni. Dia naik ke atas macam ni nak tunjukkan dia punya ruggedness. So dia ada rugged feel dekat dia punya panel pintu.
Dan instead of ada kawalan window pada bahagian sini, dia duduk dekat bahagian kiri ni, selari dengan kita punya kawalan lampu apa semua. Yang apa yang ada kat sini? Central locking duduk sini. Instead of ada kat tengah, dia ada pada bahagian driver saja central locking kat sini. Okay? Boleh nampak dekat belah kanan steering ni, kita ada satu traction control off, which is memang standard lah. Bila kita nak off, kita punya button dekat sini. Tapi inilah traction control yang paling independent sekali dekat dalam kereta yang saya pernah review. Sebab apa? Sebab dia duduk seorang je. Dia tak duduk dengan apa-apa. Dia tak duduk dengan sistem lain apa semua. Dia seorang je. Dekat bawah steering pula ada satu kompartmen kecil. Untuk apa saya tak pasti, tapi mungkin untuk tempat letak kita punya handphone ke, wallet ke apa, boleh letak kat situ. Dia punya side mirror pun very chrome. Macam kat depan kita nampak ada chrome. Ini pun lagi-lagilah chrome. Korang boleh nampak reflection kat sini kamera yang apa yang saya pakai. Apa lagi yang berbeza adalah pemilihan position signal kanan dan juga kiri. Which is kita boleh nampak dekat sini dia punya position untuk signal duduk pada bahagian bawah sekali. Instead of design-design kereta lain yang duduk pada bahagian sini, dia duduk kat bawah sekali. Tadi bahagian side mirror nampak lain kan? Sama juga dengan bahagian belakang, which is nampak macam biasa saja, betul tak? Tapi kalau kita tengok daripada atas, dia memang betul-betul 90 darjah. Kalau tak 90 darjah, lebih daripada 90 darjah, dia punya curve kat sini. Maknanya dia punya design nak dapatkan ruggedness, so dia akan bagi satu design yang tapered macam ni, which is very garang lah. Nampak? Sound system dia jenis surround and even ada treble pada bahagian ceiling jentera ni. Auto flick side mirror. Engine hidup je, dia punya side mirror terus terbuka. And bila engine mati and lock, side mirror full balik ke dalam. Bahagian tengah tu dia ada dia punya bulatan lagi digitally, nampak kemas. Lepas tu pada bahagian ini kita ada satu logo Isuzu pada kita punya steering, ada 2 tone dan juga leather pada bahagian sini. And kita boleh nampak kita punya volume tu special sikit daripada yang lain sebab kita boleh adjust dengan cara naik sound dengan turun sound macam tu. Okay. And then kita punya radio pun nampak smart macam ni. Pada center console yang bulat and smart, touchscreen dia sebenarnya better daripada brand yang lain sebab memang smooth. And kalau brand lain ada satu navigation features, Isuzu D-Max ni ada 3 and even ada Waze. Untuk lampu bahagian atas tu saya tunjuk yang ni. Okey, lampu dia memang betul-betul petak saja. Kalau macam design kereta-kereta pickup lain, dia ada design yang lebih menarik. Dan kat sini untuk mengekalkan ruggedness dia akan gunakan design yang macam ni. So tak banyak yang dikekalkan daripada design D-Max yang lama kepada design D-Max yang baru. Tapi salah satu yang dikekalkan adalah lampu dekat belakang ni. Petak macam tu. Macam ambulance. Dekat dalam kereta ni, interior dia mostly adalah bermaterialkan plastik, iaitu plastik yang sangat teguh. Tapi dia tak nak kalah juga, dia nak juga bagi satu material yang lain daripada yang lain. So apa yang dia bagi adalah dia akan bagi sekali dengan leather. Tapi tak banyak, dia bagi sikit je. Sikit dekat pada bahagian sini, sikit pada bahagian sini. Memang betul sikit saja, tak sampai habis, sikit. Dan juga pada bahagian passenger. Walaupun benda-benda tu sikit, saya nampak dia memang betul-betul nak juga leather kat situ. So lepas daripada leather ni, dia terus bagi plastik punya material yang ada leather punya feel kat situ. So itulah dia. Kita boleh nampak pada bahagian sini yang selalunya kita nampak kalau kata kereta ni colour lah putih, dekat bawah tu dekat kita punya cover ni mestilah colour hitam ke apa, memang betul-betul tak selari dengan kita punya kereta. Tapi untuk kereta Isuzu D-Max 2020 dan juga D-Max yang sebelum ni, dia ada bagi colour yang sama dengan colour kereta. Macam contohnya colour ni biru, so dia bagi dengan kita punya shield kat bawah ni pun colour biru juga. So dia nampak kalau kata biru kat atas sampai bawah, so nampak lagi panjang lah kereta tu. Walaupun sebenarnya tak. Bercakap pasal ketinggian, kereta ni dia punya clearance sebenarnya kurang daripada kereta-kereta pickup yang lain. Dia macam Triton sikit sebab dia still rendah. Sebab kalau kata pickup-pickup truck yang lain, dia lebih tinggi daripada kereta ni. So ini adalah bahagian engine lah. Macam biasa kita boleh nampak, dia ada satu plastik pada bahagian atas untuk tutup kita punya top. So adalah satu kawasan yang agak kemas juga pada saya. So dan ada sedikit ruangan kosong supaya mudah untuk mekanik
baiki dan memudahkan mekanik untuk capai tangan ke dalam enjin. Untuk Isuzu D-Max kita boleh nampak yang kita punya seat ni lain daripada seat yang lain. Sebab apa kita boleh nampak kat sini, saya zoom kat korang. Dia memang terang-terang dia ada tulis kat sini D-Max. Memang terang-terang ada tulis D-Max kat sini dan dia bermaterialkan kulit. Tapi dekat sini dia ada satu material yang agak special, saya zoom. Lepas tu yang ni pula dia ada leather juga tapi tukar colour. Okay. So design yang agak menarik. Kat belakang ni korang boleh nampak macam korang tempat letak barang macam compartment macam glove box ke apa kan. Korang salah, sebenarnya dia adalah tempat letak air. Memang betul-betul gemuk kat sini. Korang tak expect kan benda macam tu kan. Okay, ada satu USB port kat sini. Kita boleh nampak yang bahagian belakang ni agak luas juga. Nazri pun nampak tinggi mana. Still ada ruang yang kosong banyak. Dia punya legroom pun banyak. So lepas ni saya akan bagi scoring untuk kereta ni. Saya akan bagi scoring. Jadinya jom kita test drive kereta ni. Dan korang nampak tak betapa cantiknya kereta ni. Depan dia pula macam kamera dia sikit. So jom kita test drive kereta ni. So sekarang saya dekat dalam Isuzu D-Max untuk saya review dekat bahagian dalam pula. So macam mana handling kereta ni. Memang standard untuk pickup truck. First memang dia bumpy sikit, namun memang betul-betul selesa. Tak ada masalah untuk dipandu langsung. Apa yang saya rasa, seat dia yang tadi yang saya cakap cantik tu memang betul-betul besar, betul-betul selesa. So jom kita bagi scoring untuk kereta ni. First, exterior dan juga interior saya akan bagi 6/10. Sebab apa? Kereta ni mempunyai reka bentuk yang menarik. Namun dia punya design tak appeal kepada most of the people yang kat luar sana. So saya ada bertanya dengan orang-orang lain, memang dia kata design Isuzu ni luaran dia kurang sikit menarik. Maksudnya terlalu macam tak ikut proportion lah, macam Infinity sikit. So dia punya bahagian interior pula lain cerita dia. Menarik pada saya sebab dia ada satu design yang lain daripada yang lain ke arah yang baik. So saya bagi dengan price point macam tu lah. Sekarang kita tengah turun bukit Genting. So alang-alang kita akan bagi review terus sebelum kita balik ke SM. So dah habis tekan tadi. Kalau nak tengok saya tekan macam mana uphill battle, boleh tekan dekat atas. So next adalah kita punya untuk harga dia pula. Saya bagi 8/10 sebab saya rasa untuk harga dia on the road lebih kurang macam dalam 120 macam tu. So ia adalah harga yang agak menarik dekat dalam dunia pickup truck lah. Sebab apa? Sebab harga pickup truck lain memang sangat-sangat mahal. Jauh lagi mahal daripada kereta ni. So apa yang dia offer adalah feature-features yang ada pada pickup truck yang lebih mahal pun ada. Dan dia bagi build quality yang agak menarik juga. So orang-orang Isuzu pun akan spend duit dengan bahagianya untuk Isuzu ni. So that's why kita punya price point sebanyak tu. So comfortability saya akan bagi 6/10 sebab kereta ni memang betul-betul comfort. Walaupun dia adalah seorang pickup truck, namun saya boleh katakan yang kereta ni actually comfort. Memang boleh jalan jauh, dibina dengan build quality yang kemas. Ada macam-macam benda yang dia membantu lah. Sofa yang seat yang selesa. Lepas tu dia ada pemanduan yang boleh kita tukar daripada 4 wheel drive kepada 2 wheel drive. Memang standard pickup truck. Acceleration saya boleh bagi 6/10 sebab walaupun dia adalah seorang pickup truck, namun dia punya acceleration bukanlah acceleration yang terbaik dekat dalam dunia pickup truck. Sebab apa? Kita tak payah kisah pun sebab harga macam tu. Tapi dia bagi 1.9 diesel. So memanglah tak boleh nak fight sangat sebab pickup truck memang biasanya 2 point ke atas. Ini 1.9. So dia kecil sikit. So sebab tu saya bagi acceleration pada bar tu. Handling saya akan bagi di level 5/10 dan overall saya akan bagi 6/10 sebab saya akan bagi saya punya verdict iaitu kereta ni memang selesa untuk dipandu. Dan kepada sesiapa yang nak membeli pickup truck dan mempunyai bajet yang affordable dan nak beli kereta yang baru, so kereta ni sebenarnya adalah salah satu pilihan yang korang boleh buat lah. So kereta ni dengan kompetitor dia ada satu price range yang rendah. So korang perlukan kereta, korang nak start dengan bisnes ataupun korang nak buat apa-apa saja, tapi korang tak nak spend banyak dan korang nakkan satu kereta yang reliable, iaitu sebuah kereta Jepun. So Isuzu ada benda tu semua. Dan kalau korang tak mampu nak ambil brand-brand yang mahal, so ini adalah jawapan yang terbaik untuk korang. Lagipun dia ada feature-features yang agak menarik.
Bukan macam dulu punya D-Max. Dulu punya D-Max pun dia dah ikut zaman dia punya features. D-Max yang sekarang dia ikut features yang sekarang. So itu saja review dari saya. Thank you sebab menonton. Sila subscribe sekarang. Subscribe! Sebab korang tak subscribe, korang terlepas pula video yang macam ni. Okay? Baru sekarang nak marah. So for now bagi saya enjoy dulu saya punya downhill punya drive. So saya nak layan. So korang tengok pula video-video yang lain Jangan lari Okay. Okay, jumpa lagi lepas ni. Bye. Cut. Kawan saya Hadi memang dia ada pickup truck lah. So dia boleh sebab dia pun pakai D-Max yang season sebelum ni. So korang boleh dengar lah apa yang Hadi nak cakap pasal Isuzu D-Max. Okay. Macam mana Hadi? Cakap pun. Alah, cakap Hadi pasal ni. Cerita sikit lah macam kalau macam sekarang ni punya kan. Kalau dulu orang beli pickup truck ni sebab untuk kegunaan memang agak benda berat lah, untuk bisnes lah, macam-macam lah. Tapi sekarang ni dah jadi trend beli hanya untuk keselesaan. Lepas tu sebab orang minat je. Tengok orang lain pakai apa semua kan. So kebanyakan pickup truck lain sekarang untuk jenama lain lah, brand-brand lain bukan macam D-Max Isuzu ni. Kebanyakan brand lain pun sekarang ni dah cuba untuk beralih kepada bina dia punya kabin apa semua tu untuk keselesaan penumpang untuk jalan dekat bandar macam tu. Faham. So dah tak ada dah yang macam dulu punya apa ciri-ciri. Sebab apa dia punya market sekarang ni pun banyakkannya dah beralih arah lah. Yelah, dia macam dia dah nampak macam orang macam suka pula nak pakai pickup truck dekat sebab nampak betul ni kan, bak gagah kan. Contoh kita ambil mudah macam Ford Ranger. Yang Ford Ranger baru tu, Raptor kan. Kan nampak gagah. Kebanyakan yang beli pun bukan untuk buat bisnes ke, untuk angkat berat ke, untuk apa ke. Betul. Just untuk macam ada yang nak show off, nak bawa kereta yang besar. Saya silap dia nak close dia punya deal pun gunakan yes, dia tak gunakan. Betul. Kita tengok kalau macam dekat Toyota pun kan, Toyota dia pun dia punya kabin apa semua untuk kursi dan apa semua, dia pun dah bina apa, buat benda tu jadi macam lebih kepada keselesaan memandu je. Dia tak banyak apa nak improve dari segi kau guna untuk tahan lasak macam tu. So dia still tahan lasak, cuma dia tak ada buat improvement yang lebih-lebih lah untuk yang bab-bab tu. Sebenarnya untuk off-road punya teknologi dia dah tak pursue lagi R&D, tapi dia more on dia nak comfort pula. Nak bagi comfort drive pula. Maknanya dia dah tak berubah daripada yang lama kepada yang arah yang lebih baik, tapi apa yang lebih baik adalah comfort. Ya, dia banyak macam tu lah. Kalau kita tengok kan, contohlah kan, kita macam Toyota Hilux sendiri kan, dia letak macam 360 punya kamera lah, apa benda kan, yang dulu-dulu tak penting pun benda-benda ni pun kan? Tapi sekarang pun even ada ni pun, kereta ni pun ada reverse camera kan. Reverse camera lah kan. Tapi dari sini membantu jugalah. Membantu. Tapi juga untuk off-road lah. tak ni ke membantu juga off-road? Rasa macam tak membantu sangat lah untuk di kau punya pengalaman lah, based on apa kita experience kita pun pakai kan. Kalau macam sekarang ni market still lagi lah, kebanyakan memang guna untuk macam business lah, untuk lasak lah, keluar off-road lah apa semua. Tapi sekarang ni banyak juga dia punya target untuk market dia orang yang biasa je beli. Ikut pengalaman kau lah dengan Isuzu D-Max ni, apa yang kau suka sangat dengan Isuzu D-Max? D-Max ni paling best lah kalau Isuzu D-Max ni. Dia jimat minyak sebenarnya. Lagi yang ni 1.9 liter kan, dia jimat dia lagi jimat fuel efficiency. Yang saya guna tu 3.0 turbo pun dah jimat. Untuk orang yang terbiasa bawa kereta macam tu lah 3.0 kan. Dia tengok bukan orang yang asal pada Azhar macam kita, tiba-tiba pakai ni rasalah mungkin rasa kuat gila minyak. Adi ni orang Sarawak, memang dah pakai kereta pickup truck. Lepas tu dia pindah pada Isuzu, so dia rasalah yang kereta tu kereta yang agak rendah maintenance. Yes. Kalau nak bagi rating berapa per 10 kereta ni? Rating? Okay, kalau saya sendiri jawab. Udah dah SCM tengok nanti. Kalau kereta ni lah, memang kalau sebab untuk tujuan dia, saya boleh bagi overall 8 per 10 lah. Sebab apa? Sebab price? Sebab package yang dia bagi kat kita sekali kan. Minyak jimat, apa, pemanduan yang selesa. Naik genting turun genting, baru turun 2 bar. Baru turun 1 bar untuk naik genting tu.
Siap pakai 4 wheel lagi. Bar dia bukan bar yang ada dalam 7-8 bar tu, tak, ni berbelas bar ni dalam tu. Tapi tu satu saja. Itu lah. Tu memang jimat lah. Ingat jimat apa semua.